Darah Muda kali ini membawa anda ke Taman Melawati di Ulu Kelang Gombak yang sejak berpuluh tahun menjadi simbol kombinasi perumahan ataupun residensi di pinggir bandaraya dan juga persekitaran Semula Jadi. Tapi kali ini kita bukannya nak mendaki bukit ataupun nak melihat pembangunan di sini, sebaliknya sekotak pasta dan secawan kopi yang enak yang memanggil-manggil darah muda ke sini. Jadi diinspirasikan dan dioperasikan oleh sekumpulan anak muda berjiwa besar. Kita berhenti sebentar di tepi jalan ini di Bloom Roadside Cafe. Okey, sejarah Bloom Roadside Cafe ni bermula pada 2021. Masa itu kerajaan tentu KP dan kerajaan bagi kelonggaran kepada peniaga untuk berniaga di tepi-tepi jalan. Orang di sekali takbir dan orang yang live sekarang ni, saya, partner saya, Tuan Ilyas dan family members kita, dan selain tu semua rakan-rakan kita lah yang perjuangan. Pasta dan kopi ni sebenarnya saya sebelum ini bekerja di kedai kafe yang specialise in pasta. Saya sebagai tukang masak dan partner saya pula berminat dengan kopi. Dia selalulah buat kopi untuk keluarga dia dan dia begitu mendalamilah kopi ni. Kalau 10 orang tu, kesemua yang sama bayar kita, semua dah kira tamatkan kira pembelajaran dekat universiti, semua belajar sarjana muda. Jadi Bloom RC ni istimewanya bagi saya adalah kerana ahli-ahlinya yang belajar pun dari jurusan yang berlainan. Ada yang belajar seni bina, ada yang belajar graduan aviation, property, kimia dan bisnes dan banyak lagi lah. Bloom dalam bahasa Jerman masuk bunga, bunga Bloom. Dan bila saya tengok kawasan ni, saya dah terbayang dah cantik dihiasi dengan pokok-pokok dan bunga-bunga untuk buatkan kawasan ini lagi nampak menarik lah. Kita nak kenalkan, kalau dalam pasta tu kita nak show orang ingat makan pasta ni mahal, dan kalau nak tengok yang macam hias-hias begini tu susah. Jadi kita nak tunjukkan ke komuniti yang kita boleh rasa makanan yang cantik-cantik, yang harapnya sedap ni kepada orang, semua lapisan golongan orang. Kita nak perkenalkan Mocha Pot Brewing teknik yang macam puan boleh tengok dekat kanan tu. Jadi selepas dua ni, terakhir sekali kita nak berikan harga yang terbaik dan kompetitif dekat orang ramai. Rutin harian kami, kalau ikutkan, bermula daripada pukul 5 pagi, kami akan mula menyediakan barang-barang basah, potong barang basah, contohnya bawang dan sebagainya. Kemudian 4 jam kemudian, pada pukul 8, kami akan sampai ke sini untuk perlahan-lahan pasang kemah dan bawa barang-barang seperti meja dan sebagainya, dan juga pokok-pokok. Alhamdulillah positif. Sejak setahun 2 bulan lepas masa kita mula, masa itu saya dengan Ilyas sahaja, kira kita dapatlah orang beratur panjang tu, alhamdulillah. Lepas tu dengan support berterusan upload video-video, gambar-gambar dekat media sosial, jadi kita nampak trend yang baik. Di Setiawangsa pula, bermula perniagaan pada pukul 11 pagi. Itu kami ada kawan-kawan kami juga di sana. Semua juga berasal dari sini juga. Bermula dari pukul 11 sehingga 11 malam perniagaan. Kita ada plan venture dalam kafe, dalam hall, tetapi sekarang ni actively kita buat pop-up booth lah
Jadi sekarang ni alhamdulillah kita ada dua. Jadi tiap-tiap weekend sekarang ni kadang-kadang kita diajak pergi catering dan joint event. Jadi kadang-kadang kita ada weekend tu 3, 4. Jadi masa depan tu masih lagi samar-samar, tapi kita akan cuba buat yang terbaik untuk dapat exposure yang meluas lah. Baik, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Edisi Darah Muda 30 September ada bersama saya Diah Muhammad Jaiz dan anda sedang menonton Darah Muda dengan set tajaan Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun MRM daripada siri Artik Homo menerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM, rekaan oleh Muhammad Sujak bin Hasbullah, keluaran Oasis Furniture Industries Sdn Bhd. Baik, sebentar tadi kita ada melihat berkenaan dengan secawan kopi dan juga pasta yang enak, tetapi pada malam ini Darah Muda kita tidak akan menyentuh berkenaan dengan secawan kopi maupun sepinggan pasta, tetapi malam ini kita akan bercerita berkenaan dengan SDG. Baik, bagi anda yang tidak tahu apa itu SDG, SDG ialah Matlamat Pembangunan Lestari yang mana ia merujuk kepada 17 tujuan yang dirancang untuk menjadi rangka tindakan ke arah masa depan yang lebih baik dan lestari untuk semua. Yang mana SDG ini telah pun ditetapkan pada tahun 2015 oleh Perhimpunan Agung PBB dan merupakan hala tuju universal untuk dicapai pada tahun 2030 dan ia juga termasuk dalam resolusi PBB yang disebut sebagai Agenda 2030. Itu di peringkat global. Dan di Malaysia, kita ada kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai Matlamat Pembangunan Lestari yang juga dikenali sebagai APPGM SDG yang diaktifkan bagi menjalin kerjasama kukuh antara ahli parlimen, kerajaan negeri dan tempatan serta masyarakat dalam mencapai sasaran SDG. Dan yang paling penting, beliau tidak terpinggir, malah beliau merupakan pemain watak penting dalam memastikan matlamat SDG ini dapat direalisasikan. Oleh itu pada malam ini kita akan membincangkan berkenaan misi beliau untuk Matlamat Pembangunan Lestari. Dan saya bukanlah orang yang pakar untuk bercerita berkenaan dengan perkara ini. Oleh itu kami bawakan anda Pegawai Eksekutif Operasi Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai Matlamat Pembangunan Lestari. Kita ada Nur Rahmah Osman. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Thank you dah. Baik, mungkin bagi sebelum kita bercerita lagi panjang berkenaan dengan SDG ini, mungkin saudari boleh terangkan fungsi dan juga latar belakang APPGM SDG ini dalam menjayakan SDG di Malaysia. Alright, okay. Berbelit-belit bila sebut perkataan bahasa Melayu tu, Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai Matlamat Pembangunan Lestari, panjang sangat. Bila kita turun ke lapangan sekalipun, kadang-kadang orang tersalah interpret nama kumpulan ni berikutan perkataan rentas sendiri. Kadang-kadang orang kata kumpulan politik baru ke ni? Kumpulan lompat parti baru ke ni? Jadi sukalah saya untuk terangkan dekat sini yang kumpulan ni bukanlah satu kumpulan politik ataupun mempunyai mana-mana afiliasi dengan mana-mana parti politik sekalipun. Nama lainnya Parti Parliamentary Group Malaysia on Sustainable Development Goals. Kita lebih dikenali sebagai APPGM SDG lah. Ditubuhkan oleh Parlimen Malaysia pada Oktober 2019 dan kita telah dimandatkan untuk menjalankan penyentempatan SDG ataupun localization of SDG dalam bahasa Inggerisnya di peringkat kawasan-kawasan parlimen di seluruh Malaysia. Dan kalau saya boleh tambah, dia rangka APPGM ni sebenarnya kita ambil daripada Parlimen UK di mana mereka saya kira ada beratus APPG lah di sana. Jadi kita ambil dan guna pakai di Malaysia dan kita namakan APPGM lah. M tu melambangkan Malaysia lah. Malaysia, yes. Jadi kumpulan ni sebenarnya dia satu kumpulan yang untuk advocate sesuatu concern dan APPGM SDG ni on Sustainable Development Goals lah mainly. Jadi saya kira dekat Malaysia sekarang ada 5 APPGM SDG. Yang pertama ditubuhkan 2019 dan 5 yang lain tu dia ditubuhkan seterusnya lah dalam masa ke semasa, macam refugee, prison reform dan sebagainya lah. APPGM SDG kita bekerjasama rapat dengan pihak EPU ataupun Unit Perancang Ekonomi, MOF, Kementerian Kewangan dan juga Parlimen sendirilah, sebab kita memang bekerja rapat dengan ahli-ahli Parlimen dalam menyentempatkan SDG di kawasan-kawasan mereka. Salah satu
keunikan SDG, APPJM SDG ni sebenarnya dia adalah satu kumpulan bipartisan di mana kita tidak memberi fokus kepada satu parti politik ataupun mana-mana parti politik sekalipun. Kita merangkumi kedua-dua belah pihak, maksudnya daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang. We are very bipartisan lah. Itulah juga yang dimaksudkan dengan rentas tadi lah. Rentas, ya, kita membawa semua untuk bersatu dalam satu kawasan, kumpulan untuk kita menjayakan SDG ini. Jadi setakat ini bagaimana SDG APPJM ini melibatkan belia di Malaysia? Okey, belia memang kalau kita bercakap pasal SDG ni, macam dia sendiri sebut tadi, kita ada 17 matlamat kesemuanya dan kita memang mendepankanlah penlibatan belia itu sendiri dalam gerak kerja kita. Apa yang kita buat, kita mempunyai beberapa komponen utama gerak kerja. Pertamanya, kita akan buat penyelidikan lah ataupun isu mapping, di mana kita akan turun ke lapangan, ke kawasan-kawasan parlimen. Kita akan buat pemetaan isu dan semasa pemetaan isu tersebut kita akan pastikan kehadiran ataupun penlibatan belia itu sendiri. Maksudnya, we will sit down dan bercakap dengan belia sendiri. Tanya apa yang mereka hadapi, isu-isu apa yang mereka sedang hadapi sehari keseharian di tempat mereka. Dan juga isu-isu ni kita akan utamakan dan kita bentangkan di peringkat yang lebih tinggi lah, sama ada melalui ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat, perbincangan-perbincangan dasar ataupun melalui pelaksanaan projek-projek solusi sendiri. Just to add to that lah tadi dia, kita ada beberapa komponen utama lah gerak kerja kita. Satu, research. Keduanya, projek solusi ataupun projek penyelesaian. Policy advocacy, capacity building ataupun pembangunan kapasiti, dan juga impak dan evaluasi lah. Jadi dalam kesemua komponen ni memang kita libatkan para belia dalam semua gerak kerja kita lah. Dan saya kira isu mapping ini juga sangat penting untuk melibatkan belia kerana kita nak mendengar suara-suara belia terhadap every concerns yang kita ada kan. Jadi selain daripada macam isu mapping, ada research tadi juga, apa lagi mungkin program ataupun aktiviti yang dibuat khusus untuk belia bagi SDG ini, menjayakan SDG? Okey. Untuk makluman dia dan para penonton, APPJM SDG, komponen yang saya sebut tadi, projek solusi ataupun projek penyelesaian yang kita design melalui isu mapping kita tadi. Bila kita dah tahu apa masalah mereka, kita akan design projek solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut lah. Jadi 70% projek mikro SDG yang kita jalankan, sasarannya adalah belia. Dan setakat ni alhamdulillah saya kira ada dalam setakat 2020 dan 2021 kita ada 121 projek solusi yang dah tamat dan juga still aktif lah di peringkat kawasan parlimen. Dan kita boleh nampak lah juga, dan mereka tu sebenarnya lebih kepada income generation punya untuk urban farming, digitalisasi, food industry, waste management, yang memberikan mereka opportunity to actually earn an income lah dari situ. Selain tu, aktiviti-aktiviti lain daripada APPJM SDG adalah kita jalankan SDG agent. SDG agent ni dia macam satu training di kawasan-kawasan parlimen terlibat. Kita libatkan belia di kawasan-kawasan parlimen tersebut untuk menjadi local champion of SDG. Jadi apa yang mereka buat, mereka bekerja rapat dengan ahli-ahli parlimen, dengan local authorities dalam mendepankan SDG lah di kawasan mereka. So that's how we actually terus melibatkan belia lah dalam setiap satu level gerak kerja kita di kawasan parlimen. Dan selain tu, this is very important sebab apa yang kita buat setiap tahun lah untuk belia adalah Youth SDG Summit, di mana kita kumpulkan semua belia-belia aktif dekat Malaysia di dalam satu platform. Kita akan berkumpul, saya kira tahun ni lah kita buat secara fizikal di Ceras itu, dan Menteri Belia dan Sukan juga hadir bersama dengan Resident Coordinator of UN di Malaysia. Kita kumpulkan ke semua belia dan kita berdiskusi dengan mereka, dan macam-macam lagi lah, seminar, talk show dan sebagainya untuk membincangkan juga melibatkan lah golongan belia. Dan kalau kita lihat juga, program ini dia bukan bersifat macam direct untuk SDG juga, dia sebenarnya untuk membangunkan lagi golongan-golongan belia di negara kita. Dan
Mungkin soalan ini agak bias lah. Okey. Tapi kalau kita lihat setakat ini melalui usaha dan inisiatif yang telah dijalankan oleh tim PPPJM. sendiri, bagaimana anda melihat keberkesanannya? Adakah ia sebenarnya dalam lingkungan yang cukup positif ataupun ada banyak lagi yang perlu dilakukan untuk melibatkan lagi rakyat negara kita ini untuk SDG, mencapai SDG ini? Belia lah terutamanya. Okay, I think keberkesanan ataupun effectiveness tu boleh ditakrifkan dalam pelbagai bentuk dan dimensi lah. Tapi kalau kita bercakap dalam konteks projek APPJM SDG itu sendiri, saya yakin dan percaya ianya efektif. Dia berkesan. Sebab kita memang menekankan aspek ataupun elemen sustainability itu sendiri ataupun elemen kelestarian itu sendiri. Dan aktiviti-aktiviti, program-program yang kita buat is a regular dan systematic kind of activities lah. Jadi sebagai contoh belia, bila saya cakap 70% projek kita melibatkan belia sebagai kumpulan sasaran, pada mulanya belia masuk sebagai kumpulan sasaran. Okay? They are the beneficiaries of the project. Tapi lepas tu kita further empower them to become the solution provider, rakan pelaksana untuk melaksanakan projek di kawasan mereka itu sendiri. Dan lepas tu mereka menjadi project owners with further fundings lah daripada corporate, daripada kerajaan negeri dan sebagainya lah. So di situlah kita tengok keberkesanan ataupun the effectiveness of the program, the project. Jadi kita lihat juga potensi generasi muda dan belia di Malaysia ini cukup baguslah apabila ketika ini mereka bukanlah penerima manfaat daripada program itu, tapi malah mereka boleh jadi champion kepada SDG ini. Jadi kalau di negara kita di Malaysia ini, bagaimana cara untuk mengoptimumkan penglibatan belia ini dalam kita nak mencapai SDG itu? Okey. Bila sebut potensi tadi kan, I think potensi bukan persoalan utama lah. Sebab saya sendiri daripada generasi belia, saya berani untuk katakan rakan-rakan seperjuangan saya, mereka hebat-hebat semua, penuh dengan potensi, dan kita harus akuilah benda ni yang belia-belia Malaysia memang hebat-hebat semuanya. Tapi apa yang kita perlu lakukan bila mana kita bercakap tentang potensi adalah untuk relook the whole process of how we actually engage with the youth supaya talent mereka tu tidak dibazirkan. Dan adakah cara dan platform sedia ada ni betul-betul sesuai untuk mereka. Jadi key point kat sini adalah platform itu sendiri, bukan potensi menjadi persoalan. Potensi itu memang terlalu besar lah kat situ kan. So bila kita bercakap pasal SDG kan, we know well enough the voices of the young people is very very crucial. Dan SDG itu sendiri sebenarnya dibina ataupun terlahirnya SDG itu adalah untuk menekankan kepentingan untuk menambah baikkan bagi generasi masa hadapan. Dan bila kita sebut generasi masa hadapan tu, kita tak boleh lari daripada perkataan belia sendiri. The youth is the future lah for us kan. Jadi it involves a lot of young people dekat Malaysia sendiri. Saya rasa lebih kurang dalam 14 hingga 16 juta belia di Malaysia. Dan berbalik kepada availability ataupun the creation of the platform untuk belia sendiri. Sebab kalau kita tak create the platform for them, I think Malaysia will definitely be on the loose side of losing the best brains lah dekat Malaysia tu sendiri. Dan we really need to recognise the talents and their creativity, and it shouldn't be race based actually. SDG 10 selalu tekankan berkenaan equality lah untuk semua. Jadi I think a fair system for all to accept together seperti whole of nation approach sangat-sangat crucial, di mana I think kerajaan kita memang mendepankanlah whole of nation approach, di mana melibatkan semua pihak dan belia sendiri untuk bersama-sama dalam nation building tu. Bercakap pasal platform ni juga, semalam dan datang hari ni ke set, saya ada buka satu poll lah, tanyakan berkenaan belia, dan kebanyakan mereka sebenarnya bercakap berkenaan platform yang kurang untuk mereka di luar kawasan terutamanya. Jadi this is the reality lah sebenarnya, and we cannot just talk at this point of time. We really need to execute apa-apa sekalipun kan. Dan usually program-program yang dibuat ataupun dilaksanakan, kadang-kadang dia I think tak keterlaluan lah nak kata, dianya at the superficial level,
dan tak capture the real issues ataupun the root cause of the problem that the youth are facing at the ground level. So I think dalam mendepankan belia itu sendiri, platform is the most crucial part lah, and the government also need to play a crucial role, which I think they are at this point of time. Just to share with you lah, and I think good efforts must be given credits lah where it's due kan. Contohnya baru-baru ni UNGA di New York, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah memasukkan wakil belia, saya kira, untuk bersama-sama dengan delegate Malaysia lah di New York. Dan juga salah satu lagi breakthrough, I think, is actually on the resolusi berkenaan UN Youth Office yang menjadi petanda aras yang saya dunia tidak lagi mengambil enteng berkenaan belia itu sendiri. Dan saya kira dia bercakap berkenaan platform tadi juga, I think psychosocial approach is very important to have an understanding of a person, of a belia tu, dan juga the whole community lah, the hand holding process tu. Mana kata kat sini the platform tu must be created for them betul-betul, dan the process tu tak boleh touch and go saja. Dia kena ada betul-betul platform yang betul-betul solid lah. The hand holding process tu should be there for the youth. And also I think it's not just about the platform per se. Kita sendiri sebagai belia tu, they must make sure and they must know what do they want, and they shouldn't get easily involved dengan benda-benda yang sebagai contoh politik picisan. Kata kunci kat sini adalah terpengaruh lah. Jangan mudah terpengaruh. Kadang-kadang platform dah ada, tapi kita sendiri sebagai belia ni kadang-kadang sedikit tak di landasan yang betul. Jadi membazir jugalah platform tu. Jadi potensi tak dapat dikembangkan lagi. Tapi bila bercakap berkenaan dengan isu belia ini, platform memang selalu menjadi antara cabaran, kerana seperti mana yang saudari sebutkan, platform itu tidak ada, dan mungkin juga ada platform tetapi ia bukanlah platform yang membawa ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi sekiranya kalau platform itu menjadi salah satu cabaran, mungkin apakah nasihat yang boleh diberikan kepada belia di luar sana untuk tidak melihat platform itu sebagai kena ada dulu baru aku akan bergerak? Apakah yang belia perlu lakukan untuk mereka memastikan bahawa mereka juga walaupun tanpa platform ini boleh menyumbang ke arah SDG ini? Okay. I think what I just said earlier lah, mereka perlu tahu apa yang mereka nak lah dalam diri mereka. Kadang-kadang kita, like I said tadi, pengaruh tu kan, orang kata kadang-kadang daripada pengaruh tu lah kita sebenarnya terkeluar daripada landasan tu. Jadi they should know lah what they want, dan daripada situ sebenarnya mereka akan terus untuk berada di landasan sebetulnya lah untuk capai SDG ataupun to get involved with SDG in the first place lah. Baik, jadi bila di luar sana kita perlu tahu apa yang kita mahukan dan jangan mudah terpengaruh dengan perkara yang ialah tidak sepatutnya. Yes. Jadi sampai kita ke penghujung rancangan ni, mungkin juga saudari boleh kongsikan sedikit perancangan daripada APPGM untuk jangka masa yang panjang ataupun yang terdekat ini untuk menginspirasikan penglibatan belia. Okay. As I said earlier lah, APPGM SDG memang kita dari awal gerak kerja kita memang melibatkan komponen belia itu sendiri. Jadi apa yang kita cuba untuk lakukan adalah untuk terus memperkasakan belia melalui gerak kerja di peringkat lapangan dan akar umbi, perkasakan mereka sehabis mungkin melalui projek, melalui program, perbincangan polisi, dan kita juga pastikan semangat multi stakeholder terus diangkat, ataupun whole of nation approach sendiri terus diangkat oleh pihak kerajaan supaya membuka platform kepada belia untuk berdiri sama tinggi dalam proses membuat keputusan dan memberi exposure lah pada para belia di dalam proses SDG itu sendiri di peringkat global. Dan satu lagi saya kira Youth SDG Summit lah, sebab ni annual event daripada APPGM SDG. Kita akan cuba untuk merancang untuk to include the youth lah from around the world. We started 2 years back
Kita start dengan beli daripada Malaysia dulu, dan mungkin untuk tahun mendatang kita akan cuba buka. Mungkin kita akan pergi ke peringkat regional dulu, ASEAN countries, dan juga ke peringkat lebih tinggi lah. Diperkukuhkan. Baik, terima kasih saudari Nur Rahma Osman kerana sudi bersama dengan Darah Muda pada malam ini. Dan bagi anda di luar sana yang mungkin ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan maklumat pembangunan lestari ataupun SDG di Malaysia ini, di mana yang patut mereka cuba untuk dapatkan maklumat? Okey, kita ada website kita, boleh pergi appjm.scg.com lah. So semua maklumat-maklumat berkenaan APPJM, dan juga website Parlimen Malaysia sendiri mempunyai maklumat berkenaan APPJM SDG. Baik, itu dia platform pertama yang anda perlu capaikan kalau anda nak join sekali dengan SDG. Betul, ini, tapi ini bukanlah sesuatu yang merugikan. Ia akan memberikan banyak lagi belia untuk terus bersama dengan kita. Dengan tim APPJM SDG. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Darah Muda sekali lagi. Dan untuk anda di luar sana, ini adalah peluang keemasan. Jangan lupa untuk rebut peluang ini dan cuba kita bersama-sama untuk mencapai matlamat SDG ini. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam Darah Muda edisi akan datang. Saya Dia Muhammad Jais. Jumpa lagi.